Hi, Assalamualaikum. How are you today? So today is Tuesday. So for Bahasa Melayu, we gonna revise penulisan bahagian B. But walaupun latihan kita bahagian B, kita akan gunakan gambar yang sama untuk bina ayat dalam bahagian A. Itu latihan kamu hari ini. So hari ini adalah kalau kamu dah ada dapatkan buku ni daripada sekolah, sila keluarkan buku grade A penulisan bahagian B ataupun boleh keluarkan apa-apa kertas sahaja untuk dijadikan sebagai rujukan. Dan gunakan Google Classroom sebab teacher dah upload gambar-gambar ni dalam Google Classroom. So latihan hari ini ialah buku grade A bahagian B muka surat 10. Okey, kita perlu jawapan dalam ni sebab kita akan cari jawapan dalam kertas kosong. Kamu juga perlu sediakan kertas kosong ataupun buku latihan penulisan bahagian A, buku bina ayat. Buku panjang tu lah, buku karangan tu. Keluarkan yang tu je. Okay, pertama sekali kita nak bina ayat dan juga kita nak tulis ulasan. Seperti kamu maklum, kalau kamu dapat soalan, apa-apa soalan sahaja, yang pertama sekali kita perlu membaca soalan dan kita perlu faham kehendak soalan dahulu. Dan kita perlu perhatikan bahan grafik. Bahan grafik kat sini maksudnya gambar yang kamu terima. Contoh kat sini, bahan grafik boleh jadi dalam bentuk gambar tunggal, iaitu satu gambar seperti ini gambar tunggal, ada pelbagai aktiviti, ataupun gambar bersiri. Okey, yang ini gambar bersiri, ada 5 gambar bersiri, ataupun diberikan carta, graf, peta dan sebagainya. Apa-apa gambar sahaja boleh ditanya dalam soalan bahagian A dan juga bahagian B. So, selepas dah baca soalan, dah faham, yang pertama sekali kita perlu gariskan kata kunci dalam soalan. So, soalan hari ni kita akan buat tema 3 iaitu tema keselamatan. Kita dah ulang kaji sebelum ni, tema keselamatan. Ini tema yang ketiga. So, yang pertama sekali baca soalan. Okey, soalannya apa soalan dia? Gambar di bawah menunjukkan langkah-langkah keselamatan sebelum bermain di taman permainan. Ini adalah pernyataan. Ini ialah baris pertama dipanggil sebagai pernyataan. Pernyataan bagi soalan gambar-gambar di bawah. Arahan soalannya adalah baris yang kedua. Tulis ulasan tentang langkah-langkah keselamatan sebelum bermain di taman permainan dalam bentuk perenggan. Tapi latihan pertama, teacher tak nak buat ulasan lagi. Teacher nak bina ayat. So, kita akan tulis 5 ayat tentang apa? Tentang ni, langkah-langkah keselamatan. Langkah keselamatan di mana? Iaitu di taman permainan. Lain ada pelbagai tempat yang kita perlu menjaga keselamatan. Contohnya di rumah, di sekolah, di luar sekolah, di taman permainan. Di mana-mana je kamu berada, sentiasa jaga keselamatan. So, hari ni kita bincang keselamatan di taman permainan. Kenal tak taman permainan tu apa? Yang saya tahu semua orang dah pernah pergi ke taman permainan. Okey, yang pertama sekali kita nak bina ayat. Okey, yang ni teacher belum pernah ajar lagi. Teacher nak kamu keluarkan satu kertas kosong ataupun buku tulis biasa, buku panjang kalau ada. Apa-apa kertas saja boleh guna. Yang pertama sekali, teacher nak kamu buat kotak macam ni. So, berapa kotak kita ada? Sekejap. Okey. Melintang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Dah siap buat kotak ni, baru back to this video again. Okey, kerana teacher akan gunakan kotak ni untuk bina ayat. I know you already know how to build sentence, but this is for revision to make you more understand about how to create sentence. Macam nak buat ayat dengan lebih lengkap. Kita back kepada soalan. Sebelum kita back kepada kertas ni, kita back kepada soalan. Kita nyatakan dulu
aktiviti yang ada dalam gambar. So kat sini gambar yang pertama. Okay, so apa soalan kita nak bina ayat tentang langkah-langkah keselamatan sebelum bermain di taman permainan. Maksudnya apa yang kita perlu buat sebelum bermain. Maksudnya bukan lepas main, bukan masa main, tapi sebelum. Sebelum main kena buat ni dulu. Kena buat 5 langkah-langkah dulu. 5 benda ni dulu. Yang pertama, apa yang perlu kamu buat sebelum bermain di taman permainan? Yang pertama sekali, kamu mestilah memakai pakaian selesa. Kenapa? Apa tujuan dia? Apa contoh pakaian selesa? Okey, contohnya budak lelaki ni, dia nak main bola. Apa pakaian selesa bagi dia? Boleh tak dia pakai baju lengan panjang ke, baju yang besar, baju yang labuh? So tak sesuai. So pakaian sesuai semasa bersukan adalah yang selesa bagi kamu. Selesa untuk berlari, mudah untuk bergerak. Itu pakaian yang selesa. Kerana untuk mengelakkan kecederaan. Sebab topik kita mengenai keselamatan. Contoh, kalau budak lelaki ni pakai baju yang labu, yang besar, seluar yang besar. Selesa tak? Selamat tak untuk dia berlari, untuk dia bermain kat kawasan ni? So tak selamat. Sebab tu, langkah yang pertama sebelum bermain iaitu mesti pakai pakaian yang selesa. Okay, gambar yang kedua. Boleh tengok untuk bina ayat, tak kira awak nak buat ayat yang ni ayat pertama, yang ni kedua, ataupun yang ni pertama, yang ni kedua, tak ada masalah. Tapi biasanya guru-guru lain suka kalau kamu bina ayat mengikut putaran jam. Contohnya daripada atas ke kanan. Macam ni. Okey, gambar yang kedua. Apa langkah keselamatan sebelum bermain? Yang kedua iaitu apa kat sini? Pakai kasut bertapak rata. Tengok kasut dia. Rata. Kenapa kasut mesti rata semasa bermain? Awak kena fikir. Apa tujuan dia? Kenapa? Apa reason dia kena pakai kasut bertapak rata? Kerana untuk memudahkan pergerakan. Kalau kamu, contohnya budak perempuan ni pakai kasut bertumit tinggi. Apa kesan buruk kepada dia kalau dia jatuh? Berkemungkinan kaki dia akan terseliur. Jadi akan menyebabkan kecederaan. Sebab itulah untuk menjaga keselamatan semasa bermain, kita perlu pakai kasut yang bertapak rata. Okey, gambar yang ketiga. Ini aktiviti yang kedua. Okey, langkah yang ketiga, selain daripada kanak-kanak ni bermain di taman permainan, kanak-kanak ni mestilah diawasi oleh orang dewasa. Siapa orang dewasa ni? Tak kira lah orang dewasa ni berkemungkinan ibu bapa ataupun mak saudara, penjaga dia lah. Siapa yang bawa budak perempuan ni ke taman permainan? So dia, iaitu orang dewasa ni perlu awasi. Apa maksud awasi? Jagalah. Bukannya pergi ke taman permainan, tinggal je budak tu main seorang diri. Tak boleh sebab itu adalah tidak selamat. Berkemungkinan ada perkara-perkara yang tidak diingini boleh berlaku jika tanpa pengawasan orang dewasa. Okey, ini adalah langkah ketiga iaitu mesti ada orang dewasa. Mesti ada orang dewasa. Okey, gambar yang apa ni? 1, 2, 3, yang keempat. So, langkah keselamatan yang keempat iaitu orang dewasa perlulah memastikan peralatan dalam keadaan baik. Peralatan apa? Peralatan di taman permainan lah. Kalau ada buaian, cek buaian dulu. Cek ni apa? Buaian, cek gelongsong. Apa-apa sahaja alatan yang ada di taman permainan ni mestilah disemak, dipastikan dalam keadaan yang baik. Maksud keadaan baik ni boleh digunakan. Dia tak rosak. Kalau rosak, contohnya talinya hampir putus. Anak dia pun naik buaian ni. So, apa yang berlaku? You know what happened, right? After that, okay. Gambar yang terakhir, iaitu langkah-langkah keselamatan sebelum bermain di taman permainan yang terakhir. Bukan yang terakhir lah sebenarnya. Kamu boleh ikut apa-apa susunan sahaja sebelum bermain. Okey, orang dewasa juga perlulah membaca peraturan penggunaan alatan. Kenapa? Untuk memastikan permainan itu dimain dengan betul. Contohnya kat sini apa? Pakai pakaian selesa, dah. Memakai kasut bertapak rata, dah.
Pastikan peralatan dalam keadaan yang baik. Dah. Orang dewasa perlu mengawasi anak-anak yang sedang bermain. Dah. Ini adalah nasihat dan juga peringatan kepada orang dewasa supaya faham tentang peraturan sebelum bermain di taman permainan. Dan peraturan. Kenapa peraturan ada? Kenapa peraturan dibuat? Supaya dipatuhi. Kerana peraturan ini telah dibincangkan. Peraturan ini memang adalah untuk menjaga keselamatan pengguna taman permainan tersebut. So, ini adalah yang terakhir. So, kita back kepada jadual tadi, kotak-kotak yang kamu buat tadi. Okay, apa nama kotak ni? I never introduce you yet this one. Okay, kotak ni diberi nama sebagai jadual 5W1H. 5W1H. What is W? We have 5W. 1, 2, 3, 4, 5, 1 hash. What do you think? The first W, second, third, fourth, fifth, and 1 hash over here. What is it? What do you think? Okay, let me introduce. Okay, yang pertama sekali, kotak yang paling kiri ni, yang kecil sekali adalah untuk ditulis sebagai bilangan. Okay, kotak yang kedua, biasanya kalau kita bina ayat, apakah perkataan yang pertama yang awak tulis? S kan? Subjek. So, subjek tu adalah siapa? Manusia. So, tak kira lah manusia ataupun haiwan. Tapi siapa? Apa? Okay, yang pertama, W yang pertama dipanggil sebagai who. W yang kedua dipanggil sebagai what. Okay. Kenapa teacher gunakan jadual who, what semua dalam bahasa Inggeris? Sebab kamu biasa dengar 5W. So, kalau dalam bahasa Melayu dia lain. Siapa, buat apa. So, kita tak boleh gunakan formula tu. Jadi, formula kita gunakan bahasa Inggeris lebih senang untuk hafal. So, 5W. So, senang. Yang pertama, siapa, who. Yang kedua ialah activity, buat apa, what. Who, what. Yang ketiga, kita pernah buat siapa, buat apa, di mana. So, di mana dalam bahasa Inggeris ni ialah where. Ataupun kita boleh bincangkan mengenai when. Dalam kotak yang ketiga, kamu boleh pilih antara nak tulis tentang where ataupun when. Salah satu sahaja. Okay, kotak yang seterusnya ialah H. H kita iaitu how. Bagaimana aktiviti itu dilakukan? Dengan siapa aktiviti itu dilakukan? Macam mana kita nak terangkan how? Kotak yang terakhir, W terakhir, iaitu what is it? What is it kotak yang terakhir? W. W terakhir iaitu dipanggil sebagai Y. W terakhir dipanggil sebagai Y. Y ni kita kan cikgu pernah bagi tahu. Kalau bina ayat, siapa, buat apa, di mana, tujuan. So, Y kat sini adalah tujuan. Setiap ayat, setiap gambar mesti ada tujuan. Kenapa pakai pakaian selesa? Kenapa mesti baca peraturan? Kenapa mesti pakai kasut bertapak laptop? Semuanya ada sebab. Semuanya ada reason. Semuanya ada tujuan. Okey. Kita back kepada bina ayat kita. So, ayat yang pertama. So, soalan yang kita perlu bina ayat iaitu langkah-langkah menjaga keselamatan. Apa langkah yang pertama? So, who yang pertama, kita untuk soalan langkah-langkah, cara-cara, siapa yang perlu buat ni? Adakah murid perempuan ni je? Adakah budak lelaki ini je? Tak, semua orang. Jadi, kalau melibatkan semua orang, kita perlu gunakan kata ganti nama diri kita. So, kita buat apa? Okay, yang pertama sekali, apa langkah keselamatan yang pertama yang kita perlu buat? Iaitu kita perlu gunakan kata bantu. Kita perlu, kita hendaklah, kita mestilah. Pilih salah satu kata bantu. Kita perlu memakai apa? Pakaian yang sesuai, yang selesa. Okey? Selesa bila? Semasa sebelum bermain. Tak kira lah bermain di taman permainan ke di mana. Sebelum bermain. Okay. When, sebelum bermain. How, nak tulis apa? Tak nak tulis tak ya? Tak ada kot. Okay. Dan why? Kenapa perlu memakai pakaian selesa? Apa tujuan dia? So, untuk why, teacher pun belum pernah kenalkan lagi teknik ni. Teknik dia dipanggil sebagai S, U, K, A. So, what is it S? What is it U? What is it K? What is it A? Kalau singkatan kita panggil dia
sebagai supaya. Okey, kata hubung supaya awak tahu. You dipanggil sebagai untuk. Kata hubung untuk awak tahu. K dipanggil sebagai kata hubung apa? Start daripada K. Kerana. Dan yang terakhir A. Kata hubung apa start daripada A? Agar. So, ingat, hafal, suka ni. Supaya, untuk, kerana, agar. Kerana kita boleh gunakan kata hubung tu untuk tujuan. Iaitu untuk kotak Y. So, kenapa perlu pakai pakaian sesuai sebelum bermain? Kita nak guna kata hubung apa dulu? Agar, kerana, supaya. Yang mana-mana sahaja sesuai. Sebab sini kita guna agar. Agar dapat bergerak dengan selesa. Kalau awak nak ubah tujuan ni kepada tujuan lain pun tak ada masalah. Kenapa perlu pakai pakaian selesa? Untuk mengelakkan kecederaan. Untuk memudahkan pergerakan. Agar dapat bergerak dengan selesa. Tak ada masalah. Boleh je. Okey. Ayat yang kedua, iaitu gambar kedua. Pakai kasut rata. Kenapa pakai kasut rata? Okey, sama juga. Yang kedua, yang pertama sekali tulis who dulu. Who tu kita lah. Bukan Ani, Ana, Sofia, Sarah, Hanum je. Kita. Kita semua. Sebelum bermain di taman permainan. Sebelum bersukan ke kita. Okay, kata bantu. Kata bantu kat pertama kita guna perlu. Yang kedua kita nak guna apa? Harus. Okey, kita harus buat apa? What? Harus memakai kasut bertapak rata. Okey, bila nak tambah boleh, tak nak tambah tak apa. Apa tujuan dia? Why kena pakai kasut rata? Untuk, kita guna untuk tadi agar, kita nak guna untuk. Awak nak guna yang lain pun tak ada masalah. So, untuk mengelakkan kemalangan. Untuk mengurangkan kemalangan. Kalau boleh kita nak elak lah. Kita nak kurangkan. Kalau dah cedera, sakitlah nanti. Untuk mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Noktah. Okey, gambar yang ketiga. Iaitu gambar kehadiran orang dewasa. So, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Okey, ayat yang ketiga. Apa dia? Orang dewasa. Okey, apa? Siapa? Yang pertama, kita. Kita. Kata bantu. Apa nak guna kata bantu apa? Okey. Wait. This one I cancel. Kita buat ayat yang keempat. Ayat yang ketiga, tapi kita tulis kat 4. Sebab kat sini, tadi kan kita dah guna ayat kita. Jadi kalau boleh, elakkan berulang. Kita. So, ayat yang keempat ni tukar, gambar ketiga ni kita tukar siapa kepada orang dewasa. Okay, orang dewasa. Orang dewasa perlu, harus, mesti buat apa? Perlu mengawasi anak-anak bila semasa bermain. Mengawasi anak-anak semasa bermain. How tak perlu. Apa tujuan dia? Untuk mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Atau apa-apa tujuan yang sesuai pun boleh tambah je. Tukar. Okay, back tu kepada gambar seterusnya. Okay, ni gambar ini yang ketiga. Tulis dalam kotak yang ketiga. Iaitu orang dewasa perlu mengawasi anak-anak semasa bermain. Why? Untuk mengelakkan kemalangan berlaku. Okay, gambar yang keempat. Iaitu orang dewasa perlu pastikan peralatan dalam keadaan yang baik. So, ayat yang keempat. So, siapa? Kita apa kata bantu? Mesti. Tadi guna perlu, harus, mesti, perlu. Sama je sebenarnya. Kotak yang kedua. Gunakan kata bantu. So, kita mesti buat apa tadi? Mesti
memastikan peralatan dalam keadaan yang baik. So, kita mesti memastikan atau kita mesti memeriksa alatan. Bila nak periksa ni? Lepas main ke? Masa main ke? Tak. Bila? Sebelum kita perlu memeriksa alatan. Kita perlu memeriksa alatan sebelum bermain. Sebelum bermain. How tak perlu? Why? Kenapa perlu periksa sebelum bermain? Okey, agar kan kita guna lagi. Agar. Sesuai ke agar? Supaya dapat mengelakkan daripada menggunakan alatan yang rosak. Jadi kalau kita semak dulu, kita dapat tahu alatan yang mana yang dah rosak dan yang boleh digunakan. Tadi kita dah guna untuk kat sini. Yang ni pun untuk. So, kita tukar supaya. Okay, ayat yang terakhir. Finally. Okay, yang kelima iaitu baca peraturan penggunaan alatan. So, siapa perlu baca? Orang dewasa. Kita pun tak apa kalau kanak-kanak dah boleh baca sendiri. So, kita perlu buat apa? Kita bantu. Kita harus apa-apa sahaja boleh guna. Kita perlu buat apa aktiviti dia? What? Membaca peraturan. Peraturan apa? Peraturan menggunakan alatan. Peraturan menggunakan alatan. Apa tujuan dia? Why? Untuk mengelakkan, untuk menghalang daripada tercedera. Okey. Finish for bina ayat mengenai langkah-langkah keselamatan sebelum bermain di taman permainan. So, itu untuk bina ayat. So, itu tugasan pertama. Tugasan yang kedua, kalau kamu buka Google Classroom, kamu akan diminta untuk tulis ulasan. Okey, ulasan sama sahaja. Gunakan isi-isi penting yang kamu dah buat tadi, iaitu perlu pakai pakaian selesa, harus pakai kasut, mesti periksa alatan yang ini, dan tambah dengan why, iaitu tujuan ni. Kamu perlu terangkan dalam bentuk perenggan. Dan mestilah 50 hingga 80 kata perkataan. Apa formula untuk ulasan? Pasak. Mesti ada pendahuluan. Gunakan penanda wacana. Mesti ada penutup. Teacher nak ada ni. Gunakan ni. So, pendahuluan dia kat mana? Soalan. Kesimpulan dia apa? Nasihat ataupun cadangan mengenai kenapa perlu tahu langkah-langkah keselamatan sebelum bermain di taman permainan. So, that's all for today. I hope you understand this topic. You can ask me anytime about the topic. That's all for today. Thank you.